يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah peristiwa tak kala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia adalah berasal dari golongan jin. Lalu ia menderhaka terhadap perintah Tuhannya. Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu. Amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantuku menciptakan langit dan bumi. Dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengah yang lain. Dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Dan ingatlah, masa Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu untuk menolong kamu. Lalu mereka memanggilnya. Tetapi sia-sia sahaja. Kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan mereka. Dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka. Maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya. Dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Dan demi sesungguhnya, kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara di dalam Al-Quran ini untuk umat manusia. Dari segala jenis contoh bandingan, dan sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya. Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman. Tak kala datang petunjuk Al-Quran kepada mereka. Dan daripada memohon ampun kepada Tuhan mereka, melainkan kerana kedegilan mereka
dan kerana mereka menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu, atau didatangi azab yang dilihat dan dihadapi. Dan tidak kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran. Dan orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu. Dan mereka jadikan ayat-ayatku dan amaran yang diberikan kepada mereka sebagai ejekan-ejekan. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itu, kami jadikan tutupan berlapis-lapis di atas hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya. Dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menyebabkan mereka pekak. Dan jika engkau menyuruh mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan yang demikian mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah petunjuk selama-lamanya. Dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi melimpah-limpah rahmatnya. Jika ia mahu menyeksa mereka di dunia disebabkan apa yang mereka telah usahakan, tentulah ia akan menyegerakan azab itu menimpa mereka. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Bahkan ditentukan bagi mereka satu masa yang mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat perlindungan dan yang lain daripadanya. Dan penduduk negeri-negeri yang derhaka itu kami telah binasakan tak kala mereka melakukan kezaliman. Dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka. Masih lagi dalam penafsiran ayat-ayat dalam suratul Kahfi. Surah yang ke-18 pada juzuk yang ke-15. Bermula pada ayat yang ke-50 sehinggalah ayat yang ke-59. Ayat-ayat yang kita bacakan ini, di antara intipati utamanya ialah kisah sujud kepada Adam AS. Dan juga menceritakan tentang peranan Al-Quran dan tugas para rasul, serta kezaliman orang yang menolak ajakan dan kebenaran untuk beriman. Dan apakah hikmah dan sebab Allah Ta'ala melambatkan hukuman, menangguhkan azab kepada manusia yang tidak mau beriman. Maka ini intipati utama dalam ayat-ayat yang kita bacakan. Bila Allah berfirman, wa idh kunna lil malaikah, dan ingatlah ketika mana kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adama, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka kesemua mereka sujud melainkan iblis. Kana minal jin, adalah iblis itu daripada jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia telah melanggar perintah Tuhannya. Sesudah Allah Ta'ala menerangkan tentang bagaimana nilai sebenar, di sisi Allah ialah keimanan, bukannya harta benda dan anak pinak. Bila mana Allah menceritakan sebelum ini tentang orang-orang kafir yang berbangga dengan harta benda, berbangga dengan anak pinak, berbangga dengan kedudukan di dunia, sehingga menghina orang beriman. Dan menjadi sebab untuk mereka tidak mau beriman. Kesombongan mereka, Allah Ta'ala jelaskan. Allah Ta'ala telah jawab. Dengan kemusnahan yang berlaku dengan apa yang mereka miliki. Dan juga Allah Ta'ala menyatakan bahawa kesemua nikmat dunia itu bagaikan tumbuhan yang mekar seketika kemudian akan hancur. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan lagi pada ayat yang kita bacakan sebelum ini, nanti akan berlaku kiamat, harta itu tidak akan ada nilai. Yang bernilai ialah orang yang beriman, yang beramal soleh, yang melakukan ketaatan, yang mendapat buku catatan tangan kanan. Manakala yang kafir, walaupun punya harta yang banyak, anak pinak yang ramai, pengaruh yang luas, namun mereka tidak akan diterima amalan mereka. Bahkan menerima buku catatan mereka di sebelah kiri, lalu disembunyikan di belakangnya, kemudian mereka dicampakkan di dalam kemurkaan Allah SWT. Maka Allah cerita pada ayat yang berikut yang kita baca pada malam ini, similar, atau kita katakan persamaan. Kesombongan musyrikin Mekah tidak mau beriman dengan hartanya, dengan
pengaruh anak pinaknya. Manakala kesombongan iblis dengan asal kejadiannya. Bila Allah memerintahkan, dan ini adalah kekufuran yang pertama yang berlaku di atas langit, iaitu kekufuran iblis yang tidak mahu sujud kepada Adam AS, menjadikan sekaligus iblis makhluk pertama yang derhaka pada Allah. Dan makhluk yang pertama yang melakukan maksiat di langit. Maksiat biasanya berlaku di bumi. Ia berlaku di langit. Dan iblis melakukan maksiat pertama disebabkan sifat hasad dan sombong. Maka sifat itu yang ada kepada setiap orang yang menolak Islam dan kebenaran Islam. Kerana penjelasan tentang kebenaran Islam itu begitu jelas. Hujahnya begitu konkret dan begitu terang. Namun kerana ada hasad dan juga kerana ada sombong, maka mereka mencari kesalahan, mencari kekurangan, menimbulkan kekeliruan pada hujah-hujah yang jelas lagi bernas. Ini yang dilakukan oleh orang kafir sepanjang zaman. Mereka orang-orang yang diberi hidayah. Modus operandi mereka sama. Berpunca daripada hasad dan berpunca daripada dengki, berpunca daripada sombong. Lalu Allah beritahu, inilah dia sifat pertama penderhakaan, sombong. Supaya kita tidak memiliki sifat tadi dan memohon pada Allah melindungi kita daripada sifat itu. Dalam kehidupan kita, antara mujahadah kita buang sombong. Antara mujahadah kita. Bahkan dengan banyak berzikir, dengan mentaati Allah, dengan menjaga segala peraturannya, dengan menundukkan hawa nafsunya, semuanya ini mengajarkan untuk diri kita bersifat tawadhu, merendah diri. Bahkan Nabi SAW bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kamu semua merendah diri. Dan Nabi SAW menyatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tak akan masuk syurga orang yang ada walau sebesar biji zarrah sifat sombong. Maka Allah bawa satu kisah, ingatkan kita balik. Seluruh manusia. Kisah sujudnya iblis kepada Adam. Keengganan, bukan kesombongan, bukan penderhakaan. Kata Allah, ingat ketika mana kami berfirman pada malaikat semuanya supaya sujud hormat dan memuliakan Adam AS, semuanya sujud malaikat iblis. Lalu Allah beritahu iblis ini, walaupun dalam perintah pertama Allah kata, dan kami berfirman pada malaikat sujud hormat kepada Adam, melainkan iblis. Seolah-olah perintah ini pada malaikat, bukan pada iblis. Maka kenapa iblis perlu dipersalahkan? Kerana Allah berfirman, dan ingatlah kami perintahkan kepada malaikat supaya sujud. Kerana iblis antara makhluk Allah yang bersama dengan malaikat. Dan Allah zahirkannya sebagai iblis untuk menunjukkan bagaimana keingkarannya, kerana malaikat tidak akan ingkar perintah Allah. Malaikat tidak akan ingkar. Berarti iblis makhluk yang dia mukallaf. Mukallaf yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia adalah makhluk mukallaf yang pertama yang berada di langit. Yang bila mana diperintahkan maka dia melanggarnya. Oleh kerana dia bersama malaikat, maka perintah pada malaikat, perintah pada dia. Perintah kepada iblis juga. Kerana iblis ini asalnya dia mentaati Allah sebagaimana malaikat. Maka dalam kita katakan perbahasan atau perbicaraan biasa, kalau seorang baik kita akan kata dia baik seperti malaikat. Dia bagus seperti malaikat. Ibadatnya seperti malaikat. Ya, iblis dia mendapat kemuliaan itu pada awalnya. Ibadat seperti malaikat. Sehingga dia bersama malaikat. Tapi ketika mana turunnya perintah Allah, maka zahirlah nama sebenarnya iblis. Sebagai sifat makhluk yang ada dengki dan sombong. Lalu Allah Ta'ala pertama beritahu, kana minal jin. Iblis ni bukan daripada malaikat. Bahawa ia daripada jin. Fafasaqa an amri rabbih. Maka dia telah menolak, melanggar perintah Allah. Allah nak beritahu sifat malaikat tidak akan langgar perintah Allah. Manakala sifat iblis bukan sifat jin yang mana iblis berasal daripadanya melanggar perintah Allah. Kemudian kata Allah,
Afatattakhidunahu, apakah kamu wahai manusia nak jadikan iblis ini contoh kamu? Nak jadikan iblis ini nak tiru watak dan sikap dia sehingga dilaknat oleh Allah. Wa dzurriyyatahu, dan zuriatnya. Ini menunjukkan iblis bukan malaikat, kerana malaikat tak ada zuriat. Malaikat di mana ada zuriat? Iblis ada zuriat, berarti iblis bukan malaikat. Dan bila Allah menyebut zuriat, berarti dia daripada perkahwinan. Maka iblis itu berkahwin. Iblis itu punya keluarga. Tetapi keluarga ini digunakan bagi menyekat, bagi menjadikan manusia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu bila kita melihat bagaimana watak iblis ataupun syaitan, disebut dalam hadis, Nabi kata apa? La takun awwala man yadkhulu as-suq wala akhira man yakhruju minha fabiha ba'd asy-syaitan wa farrakha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menjadi orang yang pertama masuk pasar dan menjadi orang yang terakhir keluar daripadanya, kerana di pasar itulah beranak pinak iblis dan syaitan. Main syaitan ni tempat dia beranak kat mana? Pasar. Dia bertelur kat situ, dia mengeram kat situ, maka keluar. Dalam hadis ni menyebut bahawa iblis dia tak beranak macam manusia beranak. Demikian juga jin, demikian juga syaitan. Syaitan dan jin dia tak beranak macam manusia beranak. Tetapi syaitan dan jin ini bertelur. Kata Nabi, ba'dha syaitan wa farrakha. Ba'dha yabidu, maknanya bertelur. Syaitan ni dia bertelur. Dan lepas bertelur, farrakha, dia mengeram. Maka keluar anak dia. Farrakha, keluar anak dia. Maka anak dia melalui proses yang sama sebagaimana anak jin. Dia kecil, dia besar. Maka dia mati. Sebagaimana kita jelaskan sebelum ini, yang dikecualikan mati cuma iblis. Adapun zuriat dia, adapun bini dia dah berapa kali bertukar tak tahu. Mati. Bini mati, anak mati, tetapi iblis tak mati. Kenapa? Allah sebut dalam Al-Quran. Ketika mana iblis berkata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, panjangkan umurku sehingga hari kiamat. Qala innaka minal munzarin. Ya, kamu. Innaka, kamu. Di kalangan orang yang mendapat tempoh yang panjang. Adapun lain pada tu, syaitan mati. Syaitan lain mati. Tetapi yang bernama iblis ekor ni, dia tak mati. Sebagai janji Allah kepada iblis untuk memberi dia tempoh yang panjang. Kan dia terus akan train syaitan yang cuba menyesatkan manusia. Sebab dia ni otai, maka dia tahu segala senjata-senjata. Maka dididik. Maka semut, sebagaimana disebut dalam hadis, bahawa iblis akan mengumpulkan bala tentera yang berupa syaitan di kalangan jin, dan setiap orang akan beritahu apa yang mereka lakukan kepada manusia. Dan sebahagian dipuji dan sebahagian dikeji. Kerana tidak mencapai dia punya KPI dia. Dia punya standard kerja dia. Kalau dia berjaya melakukannya, maka iblis akan menaikkan kedudukan di sisi. Dan iblis ini ada singgahsananya. Dia membina singgahsananya. Kerajaan. Maka ini hakikat iblis. Maka kata Allah, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min dunillah. Min duni, apakah kamu menjadikan iblis sebagai ikon contoh? Zuriatnya juga begitu, kamu ikut dia. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Kita manusia, orang beriman khusus, kena pastikan mana-mana perangai syaitan jangan ikut. Mana-mana tabiat syaitan jangan ikut. Mana-mana suruhan syaitan jangan ikut. Walau ia berlawanan dengan nafsu kita, jangan ikut. Kalau kita nak berjaya. Kalau kita nak selamat. Tapi kalau kita ikut syaitan, waktu marah kita ikut syaitan. Waktu suka kita ikut syaitan. Waktu kita sakit kita ikut syaitan. Sihat ikut syaitan. Dalam semua cara kita hidup ikut syaitan, maka kita akan menjadi orang yang gagal. Sebab itu musuh kita syaitan. Allah Ta'ala ingatkan dalam banyak ayat tentang syaitan ini musuh kita. Maka hendaklah kita sentiasa menjadikan dia musuh utama kita. Musuh utama bagaimana? Bukan kita nak bunuh dia, bukan kita nak panah dia, bukan cara itu musuh. Kita tak bermusuh syaitan cara tu. Kita pun belajar taekwondo,
Kita pun belajarlah judo. Kenapa nak lawan syaitan? Tak? Sembahyang subuh tak? Dia kira berlawan secara fizikal kuat. Dia belajar memanah. Kenapa? Senang nak panah syaitan. Akhir subuh tak pergi. Dia tak tahu syaitan panah dia dulu. Maksud lawan syaitan bukan dengan fizikal itu. Dengan cara jangan ikut jejak langkah perintah suruhan dia. Kalau syaitan kata tidur dalam kuliah, jangan ikut. Kita ikut, maka kita dah ikut dia. Lawan. Kalau syaitan suruh kita termenung dalam solat, jangan termenung. Maka khusyuk dalam solat, berlawan. Maka ini maksud kita lawan syaitan. Kita tak lawan syaitan secara fizikal, tidak juga secara maki hamu. Tiap hari sebelum keluar rumah duk maki hamu duk. Maki hamu siapa tu? Maki hamu syaitan. Kamu musuh. Tidak. Itu makanan dia. Kita duk maki hamu, macam kita bagi dia daging wahyu lah. Dia makan sedap. Tu syaitan suka kita maki hamu. Kita kalau sekiranya kita duk menggunakan kutukan maki biasa. Sebagai disebut oleh Nabi SAW. Kalau kamu kata ta'isa syaitan, celaka syaitan. Faqad ta'azama, dia jadi makin besar. Tapi sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlawan syaitan dengan zikir. Kita berlawan dengan syaitan dengan doa. Kita lawan syaitan dengan ilmu, ikut sunnah Nabi. Bila kita ikut sunnah Nabi SAW, kita dah lawan syaitan. Kita lawan syaitan dengan mendampingi orang soleh. Kita lawan syaitan dengan duduk tempat-tempat yang ramai malaikat. Majlis ilmunya, masjidnya, tempat berkumpul orang soleh. Ini malaikat ramai. Maka ini cara kita lawan syaitan. Allah tanya kita, apakah kamu nak jadikan syaitan dan zuriat keturunannya min duni selain aku, yang tak ikut perintah aku, wahum lakum adu, sedangkan mereka semua musuh kamu, nak jadikan kamu masuk neraka. Bi'saliz zalimina badala. Maka seburuk-buruk pengganti kepada orang zalim. Maknanya kalau kamu pilih syaitan, keturunannya dalam perilaku kamu, makan minum kita ikut cara syaitan, tidur baring kita ikut cara syaitan, dan juga kerjaan kita ikut cara syaitan, kita telah menjadikan pengganti yang paling buruk untuk kita. Penolong paling buruk untuk kita, pendamping paling buruk untuk kita. Wasa akarina, seburuk-buruk teman. Kita makan tangan kiri. Kita dah bertemankan syaitan. Kita makan tak baca bismillah. Kita dah bertemankan syaitan. Kita tidur tak menyebut nama Allah. Kita dah bertemankan syaitan. Maka semua benda yang berkait dengan syaitan, tentang kita kena tahu. Apa yang menjadikan perbuatan saya syaitan suka, maka saya tak nak buat. Kalau syaitan suka orang kedekut, saya tak nak kedekut. Kalau syaitan suka orang yang memandang ringan hukum hakam, saya akan mengambil berat hukum hakam. Kalau syaitan mengajar kita buat benda-benda mungkar, keji, saya akan menyalahi segala perkara mungkar dan keji. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu sentiasa menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran dan menyuruh kamu melakukan perkara-perkara keji. Maka ini pengisytiharan pemusuhan kita. Ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardh. Tidak pernah aku menjadikan syaitan itu atau sesiapa sahaja menyaksikan khalqas samawati wal ardh, kejadian langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, dan mereka juga tidak menjadi saksi pada kejadian diri mereka sendiri. Wa ma kunta muttakhizal mudillina aduda. Aku tak pernah jadikan orang yang zalim sebagai pembantu. Kenapa Allah sebut ayat ni? Ketika mana orang-orang musyrik Mekah datang jumpa Rasulullah SAW, kata, ya Rasulullah, ya Muhammad. Dia kata, ya Muhammad, kami takkan dengar ceramah, kami takkan dengar segala ajakan, sehingga kamu halau orang-orang miskin ni dulu. Ni orang miskin gini. Ini berbau badannya. Ini tak selevel dengan kami. Hartanya sikit. Dengan segala tohmahan dan segala ejekan terhadap orang beriman yang miskin. Maka kata Allah, apakah mereka ini punya kuasa untuk menghalau siapa yang mereka kehendaki? Bila Allah perintahkan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bersabar dengan mereka. Jangan peduli orang yang suruh halau orang miskin ini. Hanya kerana mereka nak dapat hak eksklusif mereka. Jangan dipeduli. Mereka tidak pernah ada kuasa yang aku berikan bersama dengan aku, sehingga mereka tidak pernah menyaksikan kejadian langit dan bumi. Tidak juga pada kejadian diri mereka sendiri. Kerana mereka juga makhluk. Maka tak ada orang kamu boleh ikut perintah, wahai Muhammad. Kerana perintah yang kamu kena ikut perintah aku. Artinya Allah Ta'ala
mengingatkan Nabi SAW dalam dakwah, dalam segala perkara menyampaikan perintah Allah. Jangan duk ikut cadangan orang lain. Kerana cadangan-cadangan orang lain inilah sekutu kepada Allah yang tidak diizinkan. Allah tak pernah pun jadi mereka ni sebagai pembantu Tuhan untuk kita dengar cakap dia. Dia tolong cadang, boleh tak kita semayang 4 je, jangan 5. Kita zakat jangan keluar, boleh tak? Atau keluar setahun sekali. Mereka beri cadangan pada hukum-hukum yang Allah tetapkan. Sejak bila pula mereka diberi kuasa atau diberikan, kita katakan, autonomi untuk perintah atau larang? Ayat ni khas turun ketika mana orang musyrik mereka meminta dihalau orang miskin supaya mereka je dengar ceramah. Supaya di kalangan dalam Islam itu tak ada orang miskin. Biar dia menjadi agama elit. Agama orang banyak duit. Bukan agama hamba abdi. Bukan agama wanita-wanita yang mereka pandang serong sepanjang sekian lama. Lalu kata Allah, sejak bila pula mereka ini ada kuasa otonomi untuk menentukan itu dan ini dalam syariat dalam agama? Wahai Muhammad, jangan pedulikan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajah. Bersabarlah kamu dengan orang yang sentiasa ingat Allah. Jangan cerita miskin kaya tapi dia ingat Allah pagi dan petang dan mencari redha Allah, kamu kena bersama mereka. Tak ada orang berhak menghalau. Di sini ayat ini menerangkan dan ingatkan kita. Tuan-tuan, dalam syariat tak ada orang boleh campur syariat, siapa pun dia. Kalau syariat itu haram, maka haram. Kalau syariat itu kata halal, maka halal. Kalau syariat itu kata begini, walau sebesar mana pemerintah dia tak boleh ubah. Walau banyak pemerintah cuba ubah syariat Islam, mereka tak berjaya. Mustafa Kamal Atatürk dia memerintah, mewajibkan semua buka aurat. Jangan bertudung. Bahkan menyuruh semua bergaul lelaki perempuan secara bebas. Bahkan meruntuhkan institusi Islam. Masjidnya, madrasahnya, pondoknya, semua. Menghalau keluar ulama' dan membunuhnya. Menetapkan dasar sekular. Menganggap agama ini ada suatu bentuk tukus. Atau disebut sebagai satu bentuk praktikal yang bersifat perayaan. Bukan praktikal yang bersifat kehidupan. Yang kita sebut sebagai tukus. Ataupun kita katakan sebagai hanyalah perkara-perkara yang bersifat pertunjukan. Bila datang raya ni, kita tunjuk raya ni. Just pertunjukan. Just macam celebration ataupun ihtifal perayaan-perayaan lain. Maka disambut sama kalau raya Natal pun sambut, raya pun sambut. Dia anggap semuanya sama. Sebagai satu bentuk tukus. Sebagai satu hanya kita katakan bentuk zahir sahaja. Dia buat. Maka Allah Ta'ala tidak mengizinkan siapa pun meminda agama Allah. Maka akhirnya ia berubah. Kembali mereka menutup aurat. Kembali terbina sekolah. Kembali dihafal Quran. Kembali azan dalam bahasa Arab. Sebelum itu azan dalam bahasa Turki. Ikut suka dia nak ubah. Dan kalau kita fikir azan, kan buat bahasa Melayu baku. Kan bunyi jelas sikit orang faham. Marilah sembahyang. Barangkali selama ni kita sebut hayal asal, dia orang tak faham tu tak datang. Kita ubah. Kita ubah pada bahasa Melayu, marilah solat. Mungkin dia datang sebab dia faham. Tapi ini bukan akal maksud. Kan ini panggilan syariat. Tak ada seorang pun boleh ubah lafaz azan, tidak juga lafaz iqamah. Walau sehebat mana pun dia, sekuasa mana pun dia. Cuba ubah, dia pasti tak mampu ubah. Kan ini syariat Allah. Allah nak beritahu, tak ada orang diberi autonomi untuk mengubah syariat. Tidak ada. Hukum Allah itu jelas. Daripada Allah dan Rasul cukup. Maka yang lain jangan pandai-pandai untuk kata begitu dan begini. Lalu mengubah satu persatu. Al-Quran dalam bahasa Arab, ia kekal bahasa Arab. Maka perlu dipelajari Quran dengan bahasa Arab. Bukan dengan tulisan Rumi. Dengan bahasa Arab. Maka dipelajari. Kena huruf Arab. Tidak boleh tukar huruf Arab pada hukum Rumi. Lalu kita pun tukar bacaan bunyi Al-Quran dengan ejaan Rumi. Alladhi. Kita pun eja Allazi. A-L-L-A-Z-I. Alladhi. Lalu meninggalkan huruf Arab itu, maka hukumnya haram. Dan ia mengubah pada makna Quran. Maka kekal walaupun kita tak erti bahasa Arab, tengok perkataan itu juga Alladhi. Dalam, baik kita mengaji cara Iqra' ke, cara Muqaddam ke, cara Baghdadi ke,
cara baraki ke kod pandai kita lah. Tapi tetap dengan huruf Arab. Walau kita bangsa apa. Maka ini syariat. Tak ada orang boleh ubah. Maka Allah mengingatkan kepada kita semua. Bahawa tiada orang yang diberi autonomi untuk mengubah syariat. Termasuk ke mana menghalau orang miskin dan jadikan Islam sebagai agama eksklusif. Orang-orang kaya tidak ada yang boleh buat. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina zamtum. Dan ingat pada hari kamu diminta untuk memanggil segala sekutu-sekutu kamu. Fada'auhum, lalu kamu memanggil mereka. Falam yastajibu lahum, tapi mereka tidak pernah menyahut panggilan kamu. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan antara kamu ini, kata Allah Ta'ala, mawbiqan, iaitu kemusnahan yang kamu berkongsi dengannya, lembah neraka jahanam yang sama-sama kamu binasa padanya. Yang membezakannya ialah kamu ni manusia ni. Ini batu-batan yang telah kamu sekutukan, yang telah kamu sembah. Kata Allah, ja'alna bainahum mawbiqa. Dua-dua kami campak, kami gaul sekali untuk dimusnahkan. Untuk kami hancurkan. Kemudian kata Allah, wara'al mujrimun. Dan orang-orang yang dahulu menyekutukan Allah. Ini panggil mujrim. Mereka melihat neraka. Fadhannu annahum waqi'uha. Lalu mereka meyakini mereka pasti akan masuk neraka. Walam yajidu anha masrifa. Dan tidak ada orang yang boleh menyelamatkan mereka dari neraka. Diriwayatkan bahawa orang-orang kafir, dia melihat neraka dalam jarak 40 tahun. Ni yang kafir ni, yang menyekutukan Allah, kata Nabi SAW, innal kafira la yara jahannama fayadhunnu annaha muwaqa'atuhu min masirati 40 sanatan. Orang kafir tengok neraka jahanam, mereka amat yakin mereka akan dicampakkan di dalamnya dalam tempoh dengan jarak 40 tahun. Artinya tuan-tuan sekalian, ni antara orang kafir dengan neraka jahanam jaraknya 40 tahun, tapi mereka dah tahu mereka akan dicampak dalamnya. Dia tak tunggu dekat baru, aku dah dekat ni. Macam kalau kita sebut macam ni lah. Ada orang kalau dia accident, dia dekat baru nampak dia akan accident. Ada orang dari jauh nak boleh accident ni. Bertahun mungkin dia nampak berpuluh kilometer rasa boleh accident. Dia mungkin tak berlaku begitu di dunia. Semua orang bila melihat musibah, dia berlaku bila mana dia datang dekat kita. Macam nak kena ni. Tapi di hari akhirat kelak lain cerita. Orang kafir melihat jarak neraka 40 tahun, mereka dah tahu mereka dicampur dalam. Dek kenapa? Dosanya. Keingkaran mereka. Kemurkaan Allah Ta'ala pada mereka. Walam yajidu anha masrifa, mereka tak akan jumpa jalan yang boleh menjadikan mereka terselamat. Masrifah, tak ada yang boleh selamatkan mereka. Maka Allah tunjuk kesudahan orang sombong, orang degil, ikut cara iblis dan pada pengikutnya. Dan orang yang cuba untuk meminda hukum syariat, meminda perintah-perintah Allah. Allah tak pernah beri mereka apa-apa autonomi. Dan Allah cerita, siapa pun yang mempersekutukan Allah, mereka kelak akan dicampakkan sekali dalam neraka dan menjadi kemusnahan bersama mereka. Lalu mereka melihat sesuatu yang dahulu mereka anggap boleh tolong, tapi tak boleh tolong. Sesuatu yang mereka anggap boleh beri syafaat, tapi tak boleh beri syafaat. Sesuatu yang mereka anggap berguna akhirat kelak, kerana itu mereka sembah di dunia, tak berguna. Kita bayangkan kita duk simpan suatu barang yang kita rasa boleh berguna. Tiba-tiba pada waktu kita nak guna, tak berguna. Apa perasaan kita? Umpama kita naik bot, kita pun duk simpanlah perahu kecil, perahu penyelamat. Tiba-tiba bila karam bot besar, tiba-tiba perahu penyelamat pun tak boleh guna juga. Sama karam sekali. Apa perasaan? Atau umpama kita naik kereta, tayar pancit kita duk harap tayar spare kita tu boleh menyelamatkan kita. Dah pancit ni. Tiba-tiba bila kita pergi tayar spare pun botak sama dengan depan. Duk lama sangat tunggu sampai botak. Tayar spare pun tak berguna untuk kita pasang. Kita kecewa dengan apa kita simpan selama ni. Sebab kita kalau berlaku musibah, yang kita spare tu kita anggap boleh tolong kita. Sama orang yang sembah berhala, mereka menganggap ni berhala boleh tolong mereka waktu mereka sukar dan susah. Hatta bila mereka pulang, bila mereka dibangkitkan selepas kematian, rupa-rupanya dia bakar sekali. Lalu dikatakan pada mereka, itulah Tuhan yang kamu sembah, itulah patung-patung yang kamu sekutukan. Kami tak tolong dengan dia. Habis dua-dua duk masuk dalam neraka, nak tolong macam mana? Lihat Allah Ta'ala jadikan ihbab. Ihbab iaitu perasaan kecewa yang bersangatan pada benda yang mereka harapkan.
Yang saya dah beri contoh, kita kalau kat sini kita letakkan pergantungan, pada hari yang kita perlukan rupanya tak berfungsi. Pasti kita akan rasa kecewa. Dah selama ni kita simpan buat apa? Atau umpamanya kawan-kawan kita yang kita dah habis masa banyak dengan dia. Tiba-tiba waktu kita susah, kita telefon dia tak nak angkat. Atau dia angkat, dia kata tak boleh tolong. Habis yang kita berbaik puluhan tahun buat apa? Yang kita dah habis duit kepada dia banyak tu buat apa? Lalu kita akan rasa ihbab, kecewa. Kecewa sangat-sangat. Kenapa jadi macam tu? Kalau kita tahu kita dah bunuh lama dia. Kita rasa begitu. Kalau kita tahu kita dah tak kawan dengan dia. Sama juga kekecewaan seorang ibu, seorang ayah pada anak-anak yang dibela, yang dijaga, yang dibesarkan. Tiba-tiba bila besar tak berguna. Kita kata ni kalau aku tahu masa baru lahir aku cekik terus. Nah. Tak payah biar hidup. Kita punya perasaan kecewa. Bila anak-anak ini, bila membesar dia tak beri manfaat macam kita nak. Bukan memalukan kita. Lalu kita rasa kalaulah kita boleh bunuh dia waktu kecil tu, perasaan kita. Bukan nak bunuh dia, kita rasa. Demikianlah perasaan ihbab yang melanda penyembah berhala. Kemudian kata Allah, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli mathal. Quran ini dalam menyampaikan hidayah, dia terang dengan macam-macam cara. Macam-macam cara. Sekejap dengan cerita, sekejap dengan perbandingan, sekejap dengan contoh itu, sekejap dengan contoh ini. Lihat Al-Quran. Tentang Al-Quran menyentuh hanya beberapa persen tentang hukum. Yang lainnya mengajak manusia untuk mempertuhankan, mentauhidkan Allah. Persoalan hukum yang dibincangkan dalam Al-Quran tak banyak. Setengah ulama kata cuma 500 ayat yang membahaskan tentang hukum hakam. Ya, kalau ayat Quran lebih daripada 6,000, hanya 500 bahas hukum hakam. Mungkin hanya 5%, mungkin 10% bahas hukum hakam. Yang lain tentang apa? Tentang tauhid. Supaya manusia tak sekutukan Allah. Maka Allah datangkan penerangan dengan bermacam-macam keterangan. Kerana itu kata Allah, walaqad sarrafna, kami terang dan terang. Perkataan sarrafna, terang dan terang dan terang. Yang daripada pendek kepada panjang, panjang kepada pendek. Cerita kadang-kadang bawa pendek, kadang-kadang bawa panjang. Kadang-kadang perbandingan tu ringkas, kadang-kadang panjang. Biar faham. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tapi manusia terus berhujah, berdebat, mencari alasan untuk tidak membenarkannya. Dengan bahasa mudah, manusia ni banyak songeh. Defensif. Tidak mau berfikir. Tentang orang gini. Kalau dia dah berdebat dengan pakar, dia masih lagi defensif, tak nak terima. Kita tahu dia ni jenis cuma nak menegakkan benda yang basah. Dia ni bukan pakar. Kita debat dengan dia. Kita terang pada dia. Dia duduk jawab sana, jawab sini. Banyak menjawab dia ni. Maka memang perangai manusia banyak menjawab. Sepatutnya kita manusia banyak berfikir, bukan banyak menjawab. Sementara kalau kita berhadapan dengan kalam yang mulia, kalam yang tinggi, dan orang yang lebih mulia pada kita. Dan kita kalau jumpa orang cerdik pada kita, dia tegur kita. Kita banyak menjawab, kita tak dapat apa-apa. Orang lebih berpengalaman daripada kita, cerdik pada kita, kalau dia cakap kita fikir, banyak benda kita dapat. Itu orang-orang coaching tu, dia berjaya sebab dia bukan nak berdebat dengan coach dia. Dia nak fikir apa coach dia cakap. Pada apa coach dia cakap, sama dengan mak dia cakap. Sama, serupa. Tapi waktu cakap dengan mak dia debat. Mak tahu apa dia cakap. Mak tak tahu, lain ceritanya mak. Pada mak dia coaching sebiji macam coaching tu. Cuma mak dia free je. Yang ni bayar. Tapi kenapa berjaya? Sebab dia nak berfikir. Tentang yang coaching-coaching tu, saya nampak yang hadir tu dia boleh berubah sebab dia berfikir. Tapi kalau dia nak jenis menjawab, sebab tu dia tak boleh maju. Kita dengan orang-orang yang nakkan kebaikan pada kita, nasihat dengan baik. Tapi kita duduk sibuk menjawab, sebab tu kita tak dapat kebaikan. Ini kan pula Allah yang beritahu kita. Kita pun nak menjawab juga depan Tuhan. Nak menjawab juga. Allah perintah macam ni, nak jawab kat sini. Allah kata tutup aurat. Aurat. Kalau tutup, tak berkenang lah orang kat kita, Ustaz. Anak-anak kita orang tak tahu rambut lawa tak lawa. Tu kena buka aurat. Lepas di tua-tua, kita tutup lah aurat. Sebab masa tu dah botak. Itu okey. Tuan-tuan dia duduk jadal, terus menjawab segala hukum hakam Allah, dia tak dapat apa pun kebaikan. Orang suruh puasa ni, benar-benar puasa. Dia dapat, puasa ni kan begitu begini. Susahlah lapar nanti kita tak berproduktif. Ada satu kerajaan, satu negara, bila diminta muftinya keluarkan fatwa, puasa tak wajib. Sebab kononnya untuk jadikan pekerja-pekerja negara produktif. Nanti kalau kerja yang kilang kena
balik awal, nanti kerja pun beri alasan penat. Bagaimana orang puasa cerita, nak balik sekarang hari kalau boleh. Semua cerita-cerita nak diskaun kerja. Maka kerajaan ini, satu ketika dahulu, dia nak seorang ulama daripada Zaituna, Universiti Zaituna di Tunisia, keluarkan fatwa bahawa tak wajib puasa bagi pekerja. Supaya kelangsungan ekonomi berjalan. Kita lihat orang yang cuba nak jadal dengan Allah. Allah mengetahui yang beri rezeki itu Allah. Bila kita berfikir secara bodoh macam ni, kononnya dengan puasa tak ada kerja. Sejak bila pula puasa tak ada kerja? Puasa perang pun boleh. Yang kata kerja perang pun boleh. Puasa tidak menghalang apa-apa pun. Yang jadi pemalahnya orang kenyang, bukan orang puasa. Orang kenyang tu lebih pemalas daripada orang puasa. Realitinya. Sebab kalau kita suruh berlomba lari, orang lapar dengan orang kenyang, agak-agak siapa menang? Lomba lari. Seorang yang kenyang, yang kira-kira makan 4 kilo, 5 kilo sekali makan tu, dengan orang yang lapar ni, daripada pagi tak makan, berlomba lari, menang siapa? Orang yang lapar menang sebab kurus ringan badan dia. Yang ni tak boleh berlari, merangkak dia. Sebab kenyang sangat. Maka ini menunjukkan bagaimana lemahnya orang yang kenyang berbanding orang yang kurus. Tapi ini orang guna jadal. Wa ma mana'an nas, dan tidak menghalang manusia ayyuminu untuk beriman ija'ahum huda, ketika datang petunjuk, hidayah, penjelasan, wa yastaghfir rabbahum, dan untuk mereka mohon ampun pada Allah, illa melainkan an ta'tiyahum sunnatul awwalin, mereka nak tunggu dibinasakan macam umat dahulu, au ya'tiyahumul azabu qubula, atau nak tengok depan-depan azab tu berlaku baru nak beriman. Allah beritahu manusia ni tak ada sebab untuk tidak beriman dan tak ada sebab untuk mohon ampun pada Allah dan taubat padanya. Melainkan mereka kelompok ini cuma nak tunggu biar Allah hukum mereka sebagaimana hukuman kaum-kaum terdahulu. Biar nampak laut tu tutup bumi semua baru nak insaf. Biar nampak gunung tu lebur belaka baru nak insaf. Biar nampak awan tu turunkan, bukan turunkan air, turunkan api yang membakar baru nak insaf. Atau mereka ni nak tengok azab depan-depan. Biar datang malakul maut, ya kami beriman. Kata Allah, manusia degil macam gini, mereka cuma menunggu azab datang sebagaimana berlaku pada umat dahulu atau depan-depan mata mereka. Wa ma nursilul mursalin, dan rasul-rasul yang kami utuskan, illa mubasyirin, berperanan untuk memberi khabar gembira, wa munzirin, dan memberi khabar amaran, peringatan, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, tetapi orang kafir terus berdebat dengan para rasul yang diutuskan dengan cara batil, dengan hujah-hujah batil, liyudhidu bihil haq, untuk memadamkan kebenaran. Tentang hujah-hujah kebatilan, baik masalah ketuhanan. Bila kita kata ni berhala bukan Tuhan, dia kata berhala betul lah, di perantaraan. Kita kata Allah tidak ada perantaraan, berhala ini makhluk macam kamu. Dijawab ikut sini pula. Dia cari kelemahan Islam pula, cari kelemahan untuk memadamkan kebenaran. Wattakhadhu ayati, dan mereka menjadikan setiap ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, peringatan Allah, wa ma'unziru, dan apa yang mereka diberi amalan, huzwa, sebagai permainan. Datangkan azab, kami nak tengok. Biar turun langit ni berkeping-keping jatuh atas kepala kami. Mereka mempermainkan, mereka mencabar. Wa man azlam, siapa lebih jahat? Mimman dzukira bi ayati rabbi, daripada orang yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhannya. Fa'arada anha, lalu berpaling dengan sombong. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dilupa perbuatan jahatnya. Inna ja'alna ala qulubihim, kami telah jadikan dalam hati mereka, dek sebab sombong dan berpaling daripada kebenaran, akinnatan an yafqahu, kami jadikan lapisan demi lapisan supaya mereka terus tidak nampak kebenaran, biar mereka mati dalam kufur dan berada dalam azab Tuhan. Ni kesan daripada orang engkar. Allah jadikan dalam hatinya berlapis-lapis penutup. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sampai kebenaran, terima dia. Kalau tidak, hati kita akan terhijab. Setiap kali kita tolak kebenaran dari sumber yang benar, kita engkar, kita sombong, kita lupa ini salah, maka Allah akan jadikan satu hijab di hati kita. Lama kelamaan kita tak boleh lagi untuk berfikir dengan betul. Sebab apa? Sebab ia sudah berlapis-lapis. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka jangan sekali-kali begitu, bahkan akan ada di hati mereka ran, iaitu selaput yang menutup disebabkan perbuatan mereka, kejahatan mereka, mengingkar ayat-ayat Allah. Wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan pada telinga mereka waqra, penutup, sampai tak dengar dipanggil untuk kebaikan.
Tak nak dengar. Orang baca Quran tak nak dengar, orang ceramah tak nak dengar, orang tazkirah tak nak dengar. Ni semua kata orang belaka ni. Karaoke dia dengar. Ni yang lagu-lagu dia dengar. Kalau orang ceramah dia kata ni ceramah ni mesti kata orang. Tak ada kerja lain. Ni ustaz-ustaz berceramah kalau tak kata orang tak sah. Habis yang hadir itu orang bukan kambing. Kalau kambing hadir kita kata ke kambing. Kata kita ni untuk insafkan, untuk sedarkan. Kita baca kata yang Allah kata. Allah berfirman. Tapi orang ni telinga mereka ni ada wakran. Maksudnya dia tak berminat dengar kebaikan. Tak minat. Cerita ceramah agama, cerita lah tazkirah kematian. Tak minat. Cerita pelaburan minat. Bagaimana nak jadi jutawan. Ni ketau lutut pun datang. Umur 77. Bagaimana nak jadi jutawan. Nak lagi dia ketau lutut. Berpimpin, berpapah, bertongkat. Tapi kalau sebut bagaimana persiapan menghadapi kematian, saya tak nak dengar. Mati, tak habis-habis cerita mati. Tengok. Dia tak tahu mati tu dekat dengan dia, lebih dekat daripada tali kasutnya. Lebih hampir daripada orang lehernya. Tapi begitu manusia yang Allah jadikan waqra. Wa in tad'uhum ilal huda. Kalau kamu panggil mereka pada petunjuk, falan yahtadu idzan abada. Tak sekali-kali mereka dapat petunjuk. Orang macam gini tuan-tuan tak insaf cakap apa. Dia tak meremang bulu roma dia bila kita bercakap tentang malakul maut. Tapi meremang bulu roma dia kalau kita cerita harga roti naik. Harga roti naik ke? Meremang bulu. Nak marah siapa ni? Tapi kalau kita cerita tentang dosa, tak meremang bulu dia. Ini puak-puak yang diajak pada petunjuk, tak akan dapat petunjuk. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Tapi Tuhanmu, Tuhan pengampun. Lagi luas rahmatnya. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu. Kalau Allah nak hukum setiap perbuatan mereka, la'ajjala lahumul azab. Nescaya datang azab itu segera. Tapi tidak. Tentang ramai yang tak solat, Allah tak turun azab segera. Allah bagi lagi rezeki, Allah bagi lagi peluang. Kenapa? Kerana Allah pengampun dan maha rahmat. Kita sendiri pun buat salah, Allah tak hukum terus. Allah beri peluang. Allah beri tempoh. Ballahu mau'idun. Bahkan setiap manusia itu ada tempohnya. Lan yajidu min dunihi mau'ila. Yang mereka diberikan tempoh tersebut. Sehingga kepada apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Dah sampai masanya, dia tak boleh. Bila datang waktu yang Allah Ta'ala kehendaki untuk menghukumnya, maka waktu itu, maka tidak ada lagi tempoh untuk dia. Allah beri dulu satu tempoh. Tapi bila tempoh tadi sudah ada, sudah kita katakan sudah sampai, mereka tidak akan jumpa lagi pelindung dan penyelamat. Wa tilkal qura. Lihatlah negeri-negeri yang lalu. Negeri Ad, negeri Samud, negeri kaum Nabi Lut. Ahlaknahum. Kami telah binasakan mereka. Lamma zalamu, bila mereka telah menzalimi, menolak ayat Allah, menolak perintah Allah, mempersenakan Nabi dan Rasul. Menzalimi setiap perkara yang kami perintahkan. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan kami jadikan kemusnahan, kehancuran mereka pada tempoh yang kami kehendaki. Pun begitu, kaum-kaum dulu pun sama. Allah musnahkan dia pada satu tempoh yang Allah kehendaki. Allah tak musnahkan terus. Lihat Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah. Allah tak musnahkan terus. Tapi bila sampai tempohnya Allah musnahkan. Maka kita pun sama. Ya Allah beri kita tempoh hari ini. Tapi ingat, bila sampai tempohnya Allah akan musnahkan. Bahkan cukup kita mengetahui, kalau kita tak cerita bab musnah-musnah, cerita kematian. Sampai waktunya kita akan mati. Maka ini waktu untuk kita beribadat. Ini waktu untuk kita taat. Ini waktu untuk kita muhasabah. Tapi ingat sampai waktunya, kita tidak boleh berbuat apa lagi. Datang kematian kita, maka tidak ada yang boleh menghidupkan kita. Yang huru-hara sekali bukan orang yang kita tinggalkan. Walaupun nampak mereka yang menangis, mereka yang meraung, kita yang mati tak nangis pun. Zahirnya. Zahirnya bila berlaku kematian, kita nampak keluarga tu macam huru-hara. Siapa nak ambil van jenazah, siapa nak daftar kematian, siapa nak daftar itu, siapa nak gali kubur. Heboh sekejap. Ni anak siapa nak jaga, ni bini siapa nak jaga. Heboh sekejap. Ni menangis, ni melolong, ni meraung. Ini tulis Facebook, ini tulis IG, ini itu, ini. Nampak riuh. Sebenarnya yang lebih huru-hara mayat tu sendiri. Yang huru-hara ni dia macam ribut dan cawan. Lepas tu senyap. Si anak dah update Facebook hal lain pula. Dia makan sambal belacang pula. Habis dah mayat. Si isteri dah dipinang orang. Dan keluarga dah balik kampung, dah sambung cuti balik, dah sambung kerja balik. Dia dapat cuti kematian sehari je, sambung kerja. Manusia sibuk balik. Kita huru-hara tu. Kita yang dalam kubur huru-hara, apa benda kita ada? Kebaikan apa yang kita ada? Ketaatan apa yang kita ada? Tak ada orang peduli lagi kita.
Maka yang paling huru-hara kita. Walaupun zahir waktu kematian, yang mayat nampak diam je. Dia tak huru-hara, dia diam tenang. Kita huru-hara mundar mandir kiri, kanan, belakang, depan. Realitinya mereka, Allahumma illah, mereka orang beriman dan beramal soleh. Ia benar-benar waktu ketenangan dia. Dia benar-benar waktu hebat dia. Orang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita di kalangan mereka. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.